Okey, pertama sekali adalah pengenalan. Malaysia merupakan sebuah negara yang sedang pesat membangun pada masa kini. Namun terdapat satu masalah sosial dalam kalangan masyarakat, terutamanya remaja. Pencapaian taraf kemodenan negara Malaysia ni terganggu apabila berlakunya peningkatan kes pembuangan bayi di dalam kalangan masyarakat kita. Pembuangan bayi merupakan satu kes jenayah yang berpunca daripada kehamilan yang tidak diingini. Dengan itu, remaja merupakan golongan yang tidak sesuai untuk terlibat dengan kes jenayah. Dalam Undang-Undang Malaysia, remaja yang berbuat demikian akan dikenakan hukuman denda iaitu penjara selama 20 tahun. Mengikut statistik Malaysia, kes pembuangan bayi pada setiap tahun adalah melebihi 100 orang. Kebanyakan bayi yang dibuang dijumpai di dalam tong sampah, mangkuk jamban dan sebagainya. Ianya lebih menyedihkan lagi apabila ada kalanya bayi tersebut telah pun menjadi habuan binatang buas. Oleh itu, pihak berkuasa haruslah mengambil tindakan ataupun menyelidik kes-kes yang berlaku dengan lebih teliti. Sekian sahaja daripada saya, seterusnya saya serahkan kepada rakan-rakan saya. Seterusnya, punca-punca isu pembuangan bayi dalam kalangan remaja bawah umur. Punca yang pertama ialah kepincangan institusi kekeluargaan. Hal ini disebabkan oleh ibu bapa yang kurang memainkan peranan dalam mendidik serta membesarkan anak-anak. Akibatnya, anak-anak akan kurang mendapat perhatian daripada keluarga, terutama ibu bapa mereka. Kesannya, mereka akan membuat sesuatu perkara tanpa berfikir terlebih dahulu. Punca yang kedua ialah kekurangan didikan agama sejak kecil. Hal ini disebabkan oleh ibu bapa yang terlalu sibuk dengan kerja dan menganggap harta adalah segala-galanya bagi sesebuah keluarga. Akibatnya, remaja akan mula hidup bebas dan mudah terjebak dengan aktiviti pergaulan bebas ataupun maksiat. Kesannya, kadar peningkatan remaja yang hamil anak luar nikah. Punca yang ketiga ialah sikap masyarakat yang suka menghukum. Hal ini terjadi disebabkan oleh sikap masyarakat yang suka menyalahkan sebelah pihak sahaja, iaitu pihak perempuan, serta mengkategorikan remaja yang sudah terlanjur sehingga hamil anak luar nikah sebagai kategori sampah masyarakat. Akibatnya, remaja yang sedang hamil anak luar nikah akan menjadi takut untuk memberitahu keluarga ataupun membuat laporan polis. Kesannya, terjadi isu bersalin dalam tandas, lalu membuang ke dalam kotak, tong sampah dan sebagainya. Tentangkan hubung kait antara isu dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Jika dilihat daripada isu dia huraikan, isu pembuangan bayi ini dia tak wajar dikatakan sebagai menepati falsafah pendidikan kebangsaan. Hal ini kerana aspek jasmani dan memainkan peranan yang penting untuk diperkembangkan dan dipertingkatkan dalam kesihatan dan kecergasan. Sebagai contohnya, kalau seseorang individu tersebut dia terlibat dalam aktiviti seksual dengan menjalinkan hubungan intim sebelum halal, iaitu dengan golongan ajnabi lah. Iaitu dengan merelakan tubuh badan mereka disentuh oleh golongan ajnabi, sudah tentu akan berlakunya kehamilan terhadap wanita tersebut dan menyebabkan berlakunya peningkatan kes pembuangan bayi dalam negara. Oleh itu sekiranya isu ini tak dibendung dengan kadar segera, maka kesudahannya mereka tak dapat memberi apa-apa sumbangan pun kepada antara isu dengan aspek emosi. Dalam konteks pendidikan ini, kecerdasan emosi dah merupakan salah satu perkara yang penting dalam mencapai sebarang kejayaan. Hal ini kerana dengan memiliki kemampuan untuk mengawal emosi dengan baik, misalnya apabila seseorang wanita tersebut sudah terlanjur melakukan persetubuhan dengan bukan mahramnya, lalu dia juga mengetahui bahawa dirinya sedang hamil, dia akan mampu mengawal keadaan dirinya secara positif dengan memotivasikan dirinya sendiri serta mengambil tindakan yang sewajarnya untuk mengelakkan diri daripada melakukan perkara yang tidak diingini seperti pembuangan bayi. Dalam konteks pendidikan ini, kecerdasan emosi ini merupakan salah satu perkara yang penting untuk mencapai sebarang kejayaan. Hal ini dikatakan demikian kerana dengan memiliki kemampuan untuk mengawal emosi dengan baik, misalnya apabila seseorang wanita tersebut sudah terlanjur melakukan hubungan intim dengan bukan mahramnya dan dia juga mengetahui bahawa dirinya sedang hamil, dia akan mampu mengawal keadaan dirinya dan mental secara positif, iaitu dengan memotivasikan dirinya sendiri serta mengambil tindakan yang sewajarnya untuk mengelakkan dirinya daripada membuang bayi tersebut. Bapa janganlah terus menyalahkan anak-anak mereka sekiranya anak-anak mereka terjebak dengan perkara tersebut, perkara yang tidak diingini tersebut. Tapi mereka perlu mendidik anak-anak mereka untuk meneruskan hidup secara tidak langsung dapat memupuk insan yang seimbang dan harmonis melalui pendidikan secara berterusan. Saya akan menerangkan hubung kait antara isu pembuangan bayi dengan rukun negara, di mana isu pembuangan bayi ini dapat dikaitkan dengan kepercayaan kepada Tuhan. Prinsip rukun negara pertama ini menggambarkan bahawa corak asas kehidupan penduduk di Malaysia ini memerlukan agama. Namun demikian, orang dewasa maupun remaja yang kurang penghayatan dalam pendidikan Islam telah menyebabkan mereka mudah lekah dan akhirnya melakukan maksiat. Mengikut kajian yang diperoleh oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, terdapat 577 kes pembuangan bayi yang direkod antara Januari sehingga Disember.
Hal ini sudah menunjukkan generasi sekarang langsung tidak mengaplikasikan kehidupan beragama dalam setiap tindakan yang mereka lakukan kerana mereka tidak sedar telah melanggar undang-undang yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Kesannya, kehidupan mereka di dunia akan haru biru dan porak-poranda dan juga tidak akan dihormati oleh masyarakat. Malahan, jika mereka tidak sempat bertaubat, mereka akan diazab. Dengan demikian, prinsip rukun negara yang pertama ini seharusnya dihayati dan diaplikasi dalam kehidupan untuk mengelakkan sesuatu kejadian yang buruk berlaku. Sekian daripada saya, terima kasih. Hari ini saya akan memberitahu tentang konsep sejahtera. Konsep sejahtera merujuk kepada gaya kehidupan yang lestari, melaksanakan program yang berterusan, seperti adaptasi nilai-nilai murni dalam amalan, kehidupan seharian serta mengubah dan tingkah laku manusia. Selain itu, konsep sejahtera juga merupakan perjalanan kesejahteraan masyarakat yang diingini oleh kerjasama semua pihak. Terdapat beberapa konsep sejahtera iaitu kesukarelawan, kerjasama, pemakasan masyarakat dan pengkongsian ilmu. Terdapat sejahtera yang pertama ialah kesukarelawan yang bermaksud tanpa semangat keinginan dan pelibatan sukarelawan agak sukar untuk mana-mana badan NGO menyampaikan hasrat yang dirangka masyarakat yang dirangka. Masalah pembuangan bayi dalam kalangan remaja amat serius dan mestilah diambil berat oleh setiap masyarakat Malaysia. Oleh itu, mereka perlu memberi pendedahan di peringkat awal seperti di sekolah-sekolah yang punya masalah disiplin agar dapat dibentuk dari awal. Selain itu, kerjasama juga merupakan teras sejahtera yang merangkumi dalam konsep sejahtera Malaysia. Seluruh masyarakat perlu ada sikap kerjasama tanpa penyatuan agenda penyelesaian tidak dapat dilaksanakan. Remaja perlulah didedahkan dengan perkara-perkara yang positif supaya dapat berwaspada untuk melakukan perbuatan yang tidak baik seperti berzina dan membuang bayi. Akhir sekali, teras sejahtera juga adalah perkongsian ilmu dalam kalangan remaja. Remaja perlu dibimbing oleh masyarakat sekeliling agar mereka tidak terjerumus daripada melakukan perkara yang tidak baik. Oleh itu, pendedahan tentang bahayanya pembuangan bayi mestilah diadakan seperti ceramah, seminar dan lain-lain. Sebagai contoh, mengadakan program sekolah ke sekolah bagi memberi sedikit ceramah kepada pelajar-pelajar dalam kalangan umur 13 hingga 17 tahun. Hal ini dapat memberi pendedahan awal kepada mereka tentang kesan buruk yang akan berlaku jika kadar pembuangan bayi di Malaysia meningkat. Jika dalam isu pembuangan bayi ini mempunyai punca, pasti ada cara untuk mencegah isu ini daripada terus berlaku. Antara cara untuk mencegah isu pembuangan bayi ini ialah melalui peranan ibu bapa. Ibu bapa merupakan orang yang paling hampir dengan anak-anak dalam mencorak, mendidik, mengawasi setiap tingkah laku mereka. Anak-anak diibaratkan kain putih yang perlu dicorakkan oleh ibu bapa mereka. Ibu bapa perlulah memberi didikan agama secukupnya supaya dapat mengelakkan anak-anak melakukan maksiat. Di samping dapat membentuk anak-anak untuk bertindak berfikiran secara rasional. Kerana di sisi agama amat menegas bahawa kemaksiatan dan pembuangan bayi ini hukumnya adalah berdosa. Di samping itu, ibu bapa perlu memberi kasih sayang sepenuhnya, sentiasa meluangkan masa bersama dan menjadi kawan rapat kepada anak-anak, supaya segala isi hati mereka dapat ibu bapa dengari. Berkaitan ini, kepercayaan mereka amat tinggi terhadap ibu bapanya. Hubungan antara ibu bapa dan anak dapat dieratkan serta dapat mengawasi setiap tingkah laku anak-anak. Sebagai contoh, anak-anak akan meminta izin dan memberitahu dengan siapa mereka keluar bersama, ke mana tempat yang ingin mereka tuju, dan ibu bapa perlu memberi nasihat sebaiknya sebagai peringatan. Seterusnya, cara mencegah isu pembuangan bayi ini ialah melalui peranan pihak berkuasa, di mana pihak berkuasa perlu mengadakan kempen kesedaran kepada rakyat tempatan secara percuma di serata tempat, terutamanya di kawasan yang terlalu tinggi kadar pembuangan bayi. Kempen tersebut perlu mengandungi perkara mengenai statistik pembuangan bayi setiap tahun, tempat untuk berlindung bagi ibu dan bayi, dan beritahu punca dan cara mencegah isu pembuangan bayi. Selain itu, pihak berkuasa boleh menggunakan media massa untuk berkongsi info mengenai isu pembuangan bayi secara kerap, serta menyediakan khidmat kaunseling secara percuma di atas talian. Hal ini kerana majoriti rakyat Malaysia pada masa kini pasti mempunyai alat telekomunikasi untuk mengakses segala platform dengan mudah dan cepat. Akhir sekali, pihak berkuasa seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) perlu menyediakan pusat sehenti iaitu tempat perlindungan ibu dan bayi. Dengan cara ini dapat mengurangkan kadar kes pembuangan bayi daripada terus meningkat setiap tahun kerana ia akan menjadi cerminan kepada negara-negara luar. Sekian daripada saya, terima kasih. Artinya, kes pembuangan bayi ini merupakan sikap yang tidak berperikemanusiaan. Isu ini seharusnya diselesaikan dengan kadar segera sebelum ia menjadi lebih parah yang sejurusnya menjejaskan masa depan remaja tersebut. Hal ini kerana remaja merupakan satu aset negara yang bernilai kerana ia akan menjadi pelapis pemimpin negara pada masa akan datang. Oleh itu, semua pihak haruslah berganding bahu dalam menyelesaikan isu ini. Kata pepatah, apabila dihempas ke lubang, mereka pasti akan karam. Mudah-mudahan hasrat negara untuk melahirkan masyarakat yang cemerlang, gemilang dan terbilang menjadi realiti pada suatu hari nanti. Akhir sekali, di sini kami telah menyediakan beberapa lampiran berkaitan isu pembuangan bayi serta bukti-bukti kerjasama daripada kami sekumpulan.
Sampai di sini saja laporan kami pada kali ini. Sekian, terima kasih. Bye.